Kalau dia sedang mengawak tak asli. Jangan marah. Selingan, pakai tidur lah kau kain. Baik. Ya. Orang yang sedang. Okey. Orang tu dah pengsan. Pengsan dah. Okey, ru'yah kan juga. Tak sedar, tapi ustazah akan lihat tangan dia, kaki dia berkedip-kedip. Benda tu dia menggetar kan, dia akan sup-sup macam tu, renjat-renjat kan. Itu dia gangguan dalam badan tu keluar. Ru'yah saja. Yang pengsan lagi senang daripada yang tak pengsan. Ru'yah je. Ru'yah bagi air, okey, ambil air tadi, okey kaedah dia. Orang yang pengsan ambil air, kena daripada jauh split. Renyih sok gitu. Jangan pergi sapu muka. Ni ada kaedah dia. Kita baca surah Az-Zumar ayat 42. Orang yang pengsan-pengsan ni baca Az-Zumar, Allahu yatafa'am fusahi namautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadana hal maut wa yurtu ajalin musamma. Yuk, ambil air ni split kat dia. Kemudian dia sedar, dia terpanjat. Sebab bila dia kena butiran-butiran air tu, dia akan terperanjat. Gitu Macam rawatan sawan tangis Ustaz tunjuk. Kena tahu. Saya dengar tu Ustaz. Ya. Ada kes, ada ustaz mana dia dah buat panggil orang, dia tak sedar juga. Tak apa sudah. Kita nak tinggal, rasa masing-masing dah dah rasa dah putus asa, dah nak tinggal je lah, tinggal dah lama tu, dah tak surau tu kan. Ya. Jadi rasa bersalah juga. Kena tinggal dia ke? Tinggal je. Tinggal. Lain kali macam tu. Okey, kesembuhan tu adalah milik Allah. Jadi kita tinggalkan dengan waris dia lah. Ada orang kawan dia, bagi air. Jangan lupa air. Air ni suruh dia mandi. Nak sedarkan susah. Ambil air batu je susah. Ambil air batu kan, jelumkan kepala dia, tengkuk-tengkuk dia ni, insya-Allah dia sedar. Tu dia. Tak percaya cuba Ustaz buat. Terutama bawah ketiak dia, orang perempuan lah, tempat-tempat yang sulit. Orang perempuan kena buat. Jangan suruh lelaki pula, dia seronok tu. Ambil air batu ya. Saya panggil kuat-kuat nama dia saja. Biasa itu kata air batu. Sebab apa, dia akan masuk tu, dia akan lemah. Bila mana walaupun dia sedar, dia akan lemah. Dia memang flat habis orang kata kan. Jadi guna air batu tu dia bagi menyegarkan dia. Baca doa tadi Az-Zumar ayat 42, dia menyegarkan lagi. Itu saja ikhtiar. Lepas tu suruh dia buat balik air ni, mandi dan minum. Mandi kaedah Ustaz dengan air batu. Ayat yang Ustaz bagi ni khusus-khusus kan. Ya. Kalau kita baca ayat mana yang dia tengok. Okey, macam ni. Sebenarnya dalam Al-Quran tu tak ada ayat-ayat yang khusus pun. Masa zaman Nabi pun tak ada pun ayat-ayat yang. Ya, cuma ulama-ulama yang bagikan ayat ini, terapi ini sebab berkaitan dengan maksud ayat itu. Kalau sihir, sebut sihir, gini-gini. Sebenarnya Al-Quran tu baca apa, tapi yang paling penting kita yakin. Hatta walaupun Fatihah sekali. Okey, saya cerita tu dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan bagaimana Fatihah itu. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah. Abdullah ni dengan sahabat-sahabat lain pernah satu ketika berjalan, boleh musafir. Kemudian dia singgah dah sampai waktu malam, dah hampir malam senja. Singgah di perkampungan orang kafir. Maka dia minta izin untuk bermalam pasang kemah. Maka dia tidak diizinkan untuk bermalam. Ditakdirkan Allah di mana ketua kampung di situ telah pun digigit oleh kalajengking. Dia. Maka dia telah panggil bomoh-bomoh dia semua dah habis dah untuk rawat ketua dia. Tak juga sembuh. Jadi salah seorang daripada orang bawahan dia kena bagi cadangan, kenapa tidak kita panggil orang Islam tadi nama Abdullah tu yang datang minta untuk bermalam. Dia kata boleh juga. Maka dipanggil Abdullah. Jadi Abdullah kata aku boleh rawat dengan syarat bagi aku bermalam saja. Tapi bukan minta duit. Ini kita berubat orang minta duit lah. Cas 1,000 lah. Macam-macam beli barang 300-400 ringgit.
air sebotol yang dekat cerah tu RM100, 1.5 liter. Tu, kalau TV tu, Pak Engku kan. RM100 satu. Begitu ya. Jadi dia pun baca. Apa dia baca? Fatihah ya. Tapi dia yakin sebab apa? Yang tu dia tahu. Maka dia baca, dia sapu tempat yang sakit kena gigit tadi, ya. Maka dia bagi minum, sembuh. Akhirnya dia dihadiahkan 30 ekor kibas. Nampak tak? Dihadiahkan. Maka harus ambil. Tak ada masalah. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa harus kita ambil. Ustaz bagi, kadang-kadang orang bagi ustaz urut tangan sikit, RM1,000. Pernah dia bagi cek RM5,000. Pernah bagi cek RM10,000. Dia. Begitu. Itu biasa. Jadi apa dia? Nabi panggil dia. Bila sahabat kecoh-kecoh ni, Nabi panggil. Dan juga dia diberi tempat malam pada ketika itu. Besok dia balik, maka Nabi panggil. Wahai Abdullah, apa yang kamu baca? Aku tak pernah hajar kamu. Nampak? Aku baca Fatihah. Yang tu yang aku tahu. Nampak? Lepas tu dia tanya kepada Nabi, adakah tidak boleh? Nabi diam. Sebab tu dalam banyak hal kalau kita tengok kaji hadis kan, Nabi banyak diam kan. Maknanya bukan tak setuju. Harus dan juga dikhawatiri akan jadi benda tu wajib sebagai contohnya kan. Jadi maka kata Nabi diam tadi, Nabi kata bagi aku sikit, kambing tidak. Dan yang lain kamu kongsi dengan kawan-kawan kamu. Cuba rujuk tafsir Ibnu Katsir. Maka dalam hal itu maka harus kemudian kita ambil barang. Jadi maknanya Ustazah tak ada ayat-ayat khusus. Yang paling penting kembali pada tadi Ustaz sebut dah, iaitu terapi tauhid. Kita doa tu al-ikhlas tusirmu min sirri. Direct dengan Allah. Aku buat apa dia? Ikhlas. Nabi kata ikhlas itu rahsia. Aku perturunkan pada hati mereka, umatku yang aku kasihi, siri. Istaudatu qalba man ahdathu min ibadi. Yang aku kasihi pada mereka. Jadi sebab itulah kita doa orang, bagi ilmu dekat orang ni, kaunseling orang ni terus dengan penuh kerelaan ni. Bukan sambil duduk kaunseling air ni, aku nak balik cepat ni 4.5 ni. Jangan. Kalau hati dia macam tu, sebab tu lagi satu perkara kaunseling, kaedah kaunseling. Kalau kita tengok, kita kaunseling perempuan, katakan isteri sekolah-sekolah ni lah, tiba-tiba kita ada hati, kali kedua bagi orang lain juga, tinggalkan. Itu kaedah etik kan. Dan Islam pun serupa juga. Kalau kita mampu, kita buat. Sebab itu pegang hadis Nabi tadi Ustaz sebut lah, kalau kita ada insting kepada seorang perempuan itu, maka kembalilah pada isteri kita. Lihat dia punya kecantikan dia, keistimewaan isteri kita. Nobody seem like her. Power tu. Okey, makan betul. Okey. Cuba baca tadi ya, minum madu. Yang kedua, wa tatahmihjam. Maknanya pembedahan. Iaitu antaranya dicontohkan iaitu pembekaman. Pembekaman ini ada kaedah dia bekam. Banyak orang hari ini bekam salah. Kaedah dia watatah mihjam. Mihjam maknanya pengkurisan dengan pisau bedah, pisau bekam. Bukan titik-titik pakai pen tu. Ini tak lubang. Itu bukan kaedah sunnah. Hanya perkara bekam saja sunnah, tapi kaedah bukan sunnah. Okey, nak turis, kita tidak boleh turis macam tu. Ni 4 segi kita dan kita cukup kan. Turis macam tu salah ya. Dia akan meninggalkan parut. Dia kena turis macam ni. Ni kita buat 4 segi kepala dia tu, kita dah cukup. Tak melintang. Maka dia tidak akan tinggal parut. Bukan kepala saja, mana-mana badan. Kalau sihir, bekam atas kepala bau, kiri kanan. Kalau gangguan makhluk halus ataupun sihir lah, Nabi pernah disihir kan. Sahabat-sahabat kena sihir, ada yang mati pun sebab dibubuh dalam kambing. Racun macam santau lah. Nabi suruh cepat-cepat bekam dekat kepala bau. Macam ni. Maknanya dengan pisau pembekaman disebut watatahmihjam. Ya. Tidak. Jadi maknanya kalau kita pergi bekam, tak payah pakai pen-pen tembak-tembak. Tak. Itu kaedah Yahudi. Siapa buat itu, dia ikut Yahudi. Dia tak nama kaedah sunnah. Kaedah Islam macam tu. Sebab dia ikut Yahudi. Tu je. Ustaz bekam, ustaz tulis. Suruh dia tulis. Dulu anak murid saya ada seorang, saya masukkan Darul Syifa belajar, saya suruh dia pergi belajar bekam. Sebab apa? Saya tak mampu nak buat benda sebab saya boleh bekam. Tapi saya tak ada masa. Kalau orang nak bekam, saya suruh pergi